Okey, baik. Jadi, salam sejahtera kepada murid-murid. Kita masih belajar dalam unit 10, iaitu menjana idea tentang kepentingan pengawitan makanan, bahagian 2 ya. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menerangkan kepentingan pengawitan makanan dengan menggunakan bahasa yang betul ya. Okey, jadi apa yang kita ingin capai pada hari ini adalah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran kita dapat menerangkan kepentingan pengawitan makanan dengan menggunakan bahasa yang betul ya. Okay, baik. Cuba kita lihat buah-buahan yang cikgu tunjukkan di sini ya, pelbagai buah-buahan di sini, terutamanya gambar yang pertama itu. Ini gambar yang pertama, ini gambar pertama. Ya, nombor 1 ya. Jadi kita lihat di sini ada buah apple, ada buah anggur, ada buah pear, ada buah orange, anggur hijau pun ada, buah pisang warna kuning tu pun ada. Ini adalah antara buah-buahan. Di sini bercampur aduk, ada buah tempatan, ada buah import. Buah import itu adalah buah yang kita beli dari luar negara seperti buah anggur ini ya. Jadi kita tak ada tanam buah anggur. Buah anggur ditanam di negara-negara sejuk. Negara-negara sejuk seperti Australia, China, sebahagian negara China ada iklim sejuk, mereka boleh tanam anggur lah. Right? Jadi kita import semua buah ini daripada mereka sana. Buah apple pun ada, kita import ya. Okay, yang kedua ni, kamu tengok ni adalah buah rambutan. Nah, ini buah rambutan yang segar lah. Yang tidak ada kulat dan sebagainya. Okay, ini ketiga adalah buah betik. Ini pun juga buah yang segar. Okay. Jadi apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah pentingnya kita memberi kesegaran buah-buahan itu supaya dia sihat untuk dimakan kita. Jadi bagaimanakah kita mengekalkan kesegaran buah-buahan itu? Bagaimanakah kita mengekalkan kesegaran dia supaya dia tahan lama? Jadi sudah semestinya kita menggunakan kaedah pengawitan. Jadi di sini pada hari ini kita akan belajar bagaimanakah kita mengawet buah-buahan seperti ini supaya dia sentiasa segar. Okay, baik. Kalau aku melihat di sini, pertama sekali kita nak lihat perbandingan antara buah tempatan dan buah import. Buah tempatan dan buah import. Jadi kita lihat yang pertama, ini buah-buah tempatan. Okey. Jadi buah-buah tempatan ni kualiti dia terjamin. Kualiti dia terjamin sebab dia memang diambil daripada tempatan. Tak perlu bawa jauh-jauh datang ke negara kita. Okey, yang kedua tiada kesan sampingan, murah, mudah ditanam, tahan lama dan 100% segar. Sebab dia tidak perlu dibawa jauh. Macam buah kelapa tak perlu import jauh, memang ada ditanam di negara kita sendiri. Jadi buah-buahan tempatan ni sebenarnya tak perlu kita simpan terlalu lama. Kita boleh dapat dan kita terus makan. Okey. Buah import. Buah import ni kualiti dia rendah. Kenapa? Sebab dia lama untuk sampai ke negara kita. Naik kapal, kapal laut berbulan-bulan baru sampai di negara kita, belayar di lautan dari China contohnya. Okey, kesan sampingan. Kenapa ada kesan sampingan? Sebab buah import ni kita perlu spray dia supaya dia kekal segar, spray dia. Right? Supaya kuman tidak masuk. Okay, harga lebih mahal lah sebab dibawa dengan kapal jauh kan. Jadi harga memang mahal lah. Dia tidak tahan lama dan mudah rosak. Ini buah import. Dan susah ditanam kena mengikut cuaca. Jadi sebenarnya apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah seperti buah import ni. Jadi kesan dia jauh dibawa ke negara kita. Jadi kita mesti ada satu teknik iaitu kaedah pengawetan yang perlu kita buat supaya buah ini tahan. Right, begitu dengan juga buah tempatan. Buah tempatan walaupun kita dapatkan dia segera, tapi apabila kita ingin menyimpan dia lebih lama, jadi kita perlu buat juga pengawetan.
Okey, kalau kita nak makan satu hari nanti, ia masih kekal rasa dia. Okey. Okey, jadi kalau kita bincang pasal kaedah pengawetan, buah-buahan tadi ya, buah-buahan tadi, macam mana kita nak kekalkan dia supaya dia tahan. Okey, kita buat jus, buah-buahan. Contohnya di sini ya. Ini adalah jus buah-buahan, jus buah-buahan. Ini jus buah-buahan. Okey. So, bila dibuat jus, kita simpan dalam peti sejuk. Tahanlah. Selagi dia di dalam peti sejuk, dia akan tahan. Right? So, kita boleh minum dia 2-3 hari kita boleh minum. Bila kita buat jus, dia akan kekal lama lah, tahan lama. Okay. Kedua, kita buat jeruk buah tadi. Kita buat jeruk. Contohnya ini buah kedondong. Buah kedondong. Kita buat jeruk. Simpan buat jeruk. Tahan lah. Lama dia tahan. Kita boleh makan bila kita mahu. Kalau kita tidak jeruk, dia akan berkulat lah. Tidak dijeruk, dia akan berkulat. Okey. Okey. Lepas tu, kedah dikeringkan. Contohnya, ini adalah ikan. Ikan. Contohnya, kita buat pengeringan. Kita buat pengeringan. Right? Ini contoh makanan. Makanan basah seperti ikan. Kita buat pengeringan. Okey. Okey, kedah pengawetan. Contohnya buah tomato ni. Buah-buahan tomato ni. Buah cili, sayur cili atau buah cili. Kita buat pembotolan. Dibotolkan. Ini kamu pernah tengok di pasar raya. Kamu akan tengok. Okey. Makanan itu dibotolkan supaya dia tahan lah. Okey. Okey, pengawetan makanan tin. Kita tinkan. Okey. Contohnya buah jagung. Kita simpan dalam tin supaya dia tahan lama. Tengok ni. Semua ni makanan dalam tin. Ditinkan maksud dia. Right? Ditahan lah. Okey, ini contoh buah sesuai diawet. Buah kedondong. Buah kedondong sesuai diawet. Ini buah-buahan tempatan kita. Kita nak makan lama, kita awet lah. Tengok ni. Ni kita awet. Simpan dalam botol. Awet. Masuk garam dan sebagainya. Jadi, tahanlah buah itu. Jadi, esok lusa pun kita boleh makan. Simpan sebulan pun boleh makan. Dia tidak akan rosak. Okey. Sini kita bincang tentang pengawetan buah tempatan dan buah import berdasarkan peta minda di sini yang cikgu tunjukkan. Ini adalah peta minda. Jadi, okey, buah tempatan. Kita tengok buah tempatan. So, macam mana kita buat? Okey, dibuat jus. Kita buat jus. Okey, kita buat jeruk. Kita boleh keringkan juga. Macam kita keringkan ikan tadi. Tadi cikgu tunjukkan ikan. Tapi buah-buahan ni, kita juga boleh keringkan. Lepas tu, buah tempatan lebih murah, tiada kesan sampingan dan kualiti dia terjamin lah. Sebab dia buat di negara kita sendiri. Okey, buah import. Okey, buah import pun sama juga. Boleh buat jus, boleh buat jeruk, boleh dikeringkan. Tapi, buah import, kualiti dia rendah. Bukan dia tiada kualiti, cuma dia dibawa jauh. Dibawa jauh. Jauh bawa dia ke sini. Jadi, itulah kesan dia. Ada kesan sampingan. Sebab di spray dan sebagainya tadi ya. Diawet dengan cara lilin. Yang seperti kita belajar sebelum ini. Buah apple tu di spray dengan lilin. Supaya dia tidak mudah rosak. Ada cikgu pernah sebut sebelum ini. Kesan sampingan. Di kesan sampingannya banyaklah. Kepada orang yang pengguna-pengguna yang makan tadi. Lepas tu lebih mahal lah. Kenapa mahal? Sebab jauh. Dibawa jauh dari negara asing. Okay. Alright, so itu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang sebenarnya cikgu nak sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kaedah pengawetan bagi sesuatu jenis makanan. Jadi cikgu harap kamu semua faham dan jelas lah. Jadi lepas ni kamu cuba
buat latihan yang cikgu kongsikan dalam grup kumpulan kita nanti. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.